sikit tentang tafsiran istawa dengan istaula yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Ini tafsiran siapa? Ini tafsiran Mu'tazilah. Disebutkan oleh Ibn Hazmin di dalam Al-Faslu Bainal Milal wal Ahwa wan Nihal. Disebutkan juga oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid. Disebutkan juga oleh Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari dalam Maqalat Al-Islamiyin. Disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam Dar'ut Ta'arud. Ini tafsiran Mu'tazilah. Kita boleh kata tak, kita sama sahaja, tapi kita tak ambil dengan dia. Masalahnya tafsiran Mu'tazilah ini bercanggah dengan tafsiran salaf. Kalau kita buka tafsiran ayat istiwa di dalam tafsir At-Tabari, At-Tabari mengkritik orang yang mentafsir selain daripada ala wartafa'a, tinggi. Kritikan itu tertulis dalam tafsir At-Tabari. Saya nak sebut tentang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy ni, tiga benda yang kita kena faham. Satu di sudut dalil, yang kedua di sudut akal, yang ketiga di sudut fitrah. Di sudut dalil, para salaf tidak ada perbezaan apabila mereka mentafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib, kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Aamintum man fis sama, Asy'ariyah mentafsirkan man fis sama sebagai malaikat. At-Tabari rahimahullah pentafsir besar menyebutkan man fis sama merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentafsirkan ini adalah tafsiran salaf. Bahkan disebutkan daripada, kalau tuan-tuan baca dalam Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani, dia membawakan riwayat dia menyebutkan sebahagian daripada manusia berada di sisi Ibnul A'rabi, Muhammad bin Ziyad, seorang ahli falsafah. Bila orang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bila orang kata dekat dia maknanya istaula, dia kata uskut, diam. La yuqalu istaula 'ala syai' illa an yakuna lahu mudad. Perkataan istaula tidak digunakan melainkan apabila ada mudad, lawan kepada dia. Ibn Hazmin menyebutkan, saya tak setuju dengan akidah Ibn Hazmin dalam beberapa bab. Ibn Hazmin menyebutkan, kalau kata istawa itu berarti istaula, kamu boleh kata Ar-Rahmanu 'ala sama istawa, Ar-Rahmanu 'alal ardi istawa. Tapi tak digunakan perkataan itu. Di sudut akal, nas mengisbatkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kata para sahabat diam, tak, mereka memahami. Salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Zawwajakum ahalikum wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat." Kamu dikawinkan oleh bapa-bapa kamu, aku dikawinkan oleh Allah daripada 7 lapis, daripada atas langit. Ini nas. Apa yang tinggal? Saya tak kata Asy'ariyah sesat. Tapi saya kata dalam bab ini Asy'ariyah bersama dengan Mu'tazilah menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Adakah mereka sesat? Tak. Adakah mereka terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak. Tetapi mereka bercanggah. Yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Ash'ari di dalam Al-Ibanah mengisbatkan tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan Wahabi masuk celuk tangan dalam buku Al-Ibanah. Benda yang sama dinakalkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tabyin Kadhibil Muftari. Benda yang sama disebutkan oleh Ibnu Taymiyah dalam Dar'ut Ta'arud. Sama. Itu di sudut nas. Apa yang tinggal? Modus operandi untuk orang menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, mereka gunakan dalil, mereka ambil dalil-dalil Al-Quran yang bukan bermaksud Allah ada di mana-mana. Tak. Tapi mereka tafsirkan bagi nampak macam Allah ada di mana-mana. Kemudian mereka bantah tafsiran tu, dalam masa yang sama mereka bantah ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Itu yang dilakukan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Ayat itu menceritakan, Al-Bukhari bawakan di dalam Sahih Al-Bukhari, merujuk kepada ilmu. Segala benda yang zahir dia ketahui, yang batin juga dia ketahui. Tetapi ini digunakan oleh Al-Baihaqi rahimahullah untuk mengatakan ayat ini digunakan oleh masyayikh kami untuk katakan Allah tidak di mana-mana. Rujuk tafsiran a'immatus salaf yang berpegang dengan akidah salaf. Saya nak bagi faham sikit bab ni. Takwil dan juga isbat, dua benda berbeza. Tafwid dan juga isbat, dua benda berbeza. Nanti kita akan pergi kepada bab tu. Saya nak selesaikan tentang tinggi Allah di atas arasy. Itu di sudut dalil, tidak ada bantahan. Abu Hanifah menyebutkan dalam kitab yang sama, Fiqhul Awsat ataupun Fiqhul Akbar, sesiapa yang kata aku tahu Allah atas arasy tapi tak tahu Allah di mana, itu pun salah. Juga dalam masa yang sama, dalil akal. Akal kita menerima bahawa alam ini ada penghujungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada alam. Kalau hujah yang Ustaz Abu Syafiq selalu guna, mana boleh kata Allah di atas arasy? Maksudnya di atas langit, di bawah langit. Itu falsafah sufustaiyah, kata Ibn Taymiyah.
Pandangan orang yang kata langit ini adalah unlimited. Setiap kali kata atas, ada lebih atas, ada lebih atas, ada lebih atas. Tak. Ahli sunnah berpandangan bahawa langit dan bumi ini ada penghujung. Allah lebih tinggi di atas segala makhluk. Itu hujah akal. Kalau terima hujah yang sama, kalau Allah atas arash, maksudnya ada benda lagi atas. Maksudnya arash pun bukan tinggi juga, kalau itu falsafah yang dipegang. Sebab ada benda lagi tinggi daripada arash. Di sana ada hadis, kata ba'indahu kitaban, inna rahmati ghalabat. Saya tak ingat lafaz hadis tu. Ini masalah akal. Di sudut akal, manusia berbeza mazhab menerima ketinggian Allah di atas arash. Melainkan ahli falsafah yang diterima oleh Jahmiyah. Dan ini dipegang sama oleh Asy'ari. Apabila ulama-ulama Salafi mengatakan Asy'ariyah ini akidahnya dikritik, bab-bab begini dikritik. Tapi mereka tidak mengeluarkan mereka daripada Islam. Ustaz Abu Syafiq sebut tadi, mereka falidzalika ulama yukaffirunahum. Itu bukan Asy'ariyah, kafirkan Jahmiyah. Rujuk perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang lain yang dia tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Yang itu kedua. Yang ketiga, di sudut fitrah. Logik kita tinggalkan sebelah. Fitrah, manusia percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tinggi. Ini dibahaskan oleh Ar-Razi. Ar-Razi kata kalau begitu kenapa kita sujud? Ibn Taymiyah membalas di dalam Dar'ut Ta'arud, sujud itu tanda merendah diri, bukan merujuk kepada Tuhan di bawah. Ambillah satu orang yang bisu. Tanyakan kepada dia, macam mana nak isbatkan Tuhan? Kalau satu pandangan katakan Tuhan di mana-mana, dia tengok tokong, dia kata, tak boleh sembah. Tapi di mana-mana, boleh sembah. Itu satu pandangan yang tertolak. Satu pandangan lagi, mengatakan Allah di atas arash. Dia tengok, dia kata tak. Tapi, di atas, okey. Itu memadai untuk menisbatkan Allah. Sebab itu ada hadis yang Nabi SAW tanya, Aina Allah? Para pemikir Asy'ariyah cuba nak bantah. Hasan Saqaf cuba sekeras-kerasnya nak bantah. Tapi bantahan itu tak diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh ratusan orang ulama. Ustaz Abu Syafiq kata tak, hadis ini bercanggah dengan Imam Malik. Dalam Muslim tapi bercanggah dengan Imam Malik. Hadis Aina Allah ada dalam Malik juga. Terbantah, tak boleh pakai bantahan tu. Mereka kata tak, hadis ni nak mengisbatkan bahawa Allah tu bukan di mana-mana. Habis itu kenapa kata alal arsh? Kenapa tunjuk di atas? Orang bisu, dia mungkin kata di atas. Ataupun dia mungkin kata di mana-mana. Tetapi saya nak kata akidah Asy'ariyah, Jahmiyah dan sebagainya, saya tak kafirkan mereka. Ini tak masuk akal. Mereka kata Allah bukan di luar alam ini, bukan juga di dalam alam ini. Bukan bersentuh dengan makhluknya, bukan berpisah daripada makhluknya. Macam mana orang bisu nak tunjuk? Tokong, jangan sembah. Tapi yang bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan bersentuh, bukan berpisah, boleh sembah. Logik menolak itu. Fitrah tidak menerima tafsiran itu. Sebab itu Al-Imam At-Tabari rahimahullah, ketika dia mentafsirkan ayat Maqaman Mahmudah, dia menyebutkan tafsiran yang pelbagai. Dan dia kata, ahli Islam bercanggah kepada tiga pandangan. Pandangan pertama, mereka percaya Allah wujud tanpa ada sesuatu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan makhluk dan Allah terpisah daripada makhluknya. Ini pandangan Abdullah bin Mubarak. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Asma' wa Sifat. Ba'in min khalqihi. Dengan perkataan. By word. Pandangan yang kedua, mereka kata Allah tidak di dalam, tidak di luar. Tidak terpisah, tidak bersentuh. Dalilnya apa? Kana Allah walam yakun ma'ahu syai'. Wa huwa al-an ala ma alaihi kana. Tuan-tuan, wa huwal an ala ma alaihi kana. Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala, tidak berubah. Ini perkataan yang dikritik oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dikritik oleh Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Kerana dengan perkataan ini mereka menafikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebut, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Mereka kata tak, Allah bukan kalamullah yang Musa dengar. Sebab kalau Musa dengar kalamullah, kata Mu'tazilah, yang Musa dengar itu berarti Allah buat sesuatu kemudian berhenti. Kenapa? Kerana wahuwal an ala ma alaihi kana. Allah seperti sedia kala, tak berubah. Mereka menafikan Musa mendengar kalam Allah. Asy'ariyah mengatakan Musa dengar tapi bukan saut, bukan suara. Tetapi kalau rujuk penulisan Al-Bukhari rahimahullah di dalam Khalq Af'alil Ibad, Al-Bukhari mengatakan Musa dengar suara. La yushbihu sautal makhluqin, tak sama dengan suara makhluk. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain.
Tuan-tuan, para ulama apabila mereka isbatkan sifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan bererti tajsim. Sebab sifat mengikut tuan dia, mausuf. Isi Ustaz Abu Syafiq adalah jisim sebab dia jisim. Isi karangan bukan jisim. Karangan tu bukan jisim, kita pergi tulis dekat jisim. Rangka Ustaz Abu Syafiq jisim sebab dia jisim. Rangka karangan bukan jisim ataupun rangka mesyuarat bukan jisim. Bahu Ustaz Abu Syafiq badan sebab dia badan. Bahu Jambatan Pulau Pinang bukan badan. Sebab itulah manhaj salaf, apabila Allah Subhanahu Wa Taala isbatkan sesuatu kepada Allah, mereka membaca dan mengisbatkan, menafikan kaifiah. Isbatkan dan nafikan kaifiah. Allah kata yad, yad. Allah kata yadan, yadan. Allah tanya kepada iblis, apa yang halang kamu daripada sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Kata At-Tabari, itu bererti tangan. Yad. Jadi ini isu penting kita kena lihat. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah, manhaj salaf adalah isbat, apa yang diisbatkan. Sebenarnya, mengikut akidah mutaakhirin Asy'ariyah, orang-orang terakhir di kalangan Asy'ariyah, tuan guru besar mereka, Abul Hasan Al-Asy'ari adalah mujassim. Tak ada khilaf, kita boleh buktikan. Abu Hasan Al-Asy'ari, dia sendiri sebut, perkataan sebahagian daripada perkataan aidi di dalam Al-Quran bererti yadan. Dua tangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikritik oleh Ibn Hazmin. Ibn Hazmin kata perkataan ini adalah perkataan mujassimah. Ini juga dikritik oleh Hasan Saqaf. Hasan Saqaf, guru kepada Zamihan, kata Abul Hasan Al-Asy'ari berpegang dengan akidah mujassimah. Kita boleh bawakan bukti yang jelas. Yang kamu bantah bukan Wahabi. Yang kamu bantah bukan orang kecil-kecilan. Tetapi yang kamu bantah imam besar sendiri. Terbukti dan tak boleh dibidas. Jelas terbukti dalam kitab-kitab dia. Demikian juga dengan pandangan ulama-ulama lain. Maka ringkasnya saya nak kata tentang isbat tinggi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu la yaqtadi jisim. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, perbahasan yang panjang, bukan jisim. Mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebut di dalam sunnah, itu bukan mengisbatkan jisim. Nanti dalam sesi soal jawab kita boleh tambah lagi apa maksud jisim yang kamu maksudkan. Ikut ta'rif Mu'tazilah ke? Ikut ta'rif Asy'ariyah ke? Ikut ta'rif ahli falsafah ke? Ikut ta'rif Karamiyah ke? Kita boleh bincang kemudian. Tetapi perkara berkaitan dengan ini kita kena bahas dengan ilmu. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat penulisan ulama yang hebat falsafah, bahasa mereka berbeza. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, setelah dia menafikan Allah sebagai jauhar. Jauhar ni maksudnya benda kecil-kecil yang bercantum jadi besar. Al-Ghazali sebut, kalaulah digunakan perkataan jauhar, tetapi bukan dimaksudkan begitu, perkataan tu salah guna. Tetapi maksudnya betul. Al-Ghazali juga sebut, jisim artinya sesuatu yang terbina daripada benda kecil-kecil. Tetapi kalaulah dikatakan Allah jisim, tapi tak bermaksud begitu. Ini kata Al-Ghazali, bukan Ibn Taymiyah. Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, penggunaan kata tu salah. Tetapi maksudnya betul. Sebab itulah dalam perbahasan tak boleh simplistik. Dan Ibn Taymiyah tak pernah kata pun Allah Subhanahu Wa Taala jisim.